Okey, nak tanya tutorial 6, nombor 6. Yang lain-lain soalan ada? Yang lain soalan Belum buat lagi? ada Ah, nombor 10. okey. 6 10 eh? okey, 6. 10? 10 saya dah dapat sampai nak nak gantikan nilai tu, tapi saya nak tanya kalau jawapan dia yang tulis 3 dalam kurungan 7x tambah 4 4/3, tapi saya dapat 3 dalam kurungan 4 tambah 7x tu 4/3 sama je kan, madam? Nombor 10 eh? Sebab Gantikan 4 dengan 1 ni, kejap lagi kita tengok kita tengok nombor 6 dulu. Kejap sebelum tu saya nak share dulu Afif punya yang tadi dekat Telegram tu. Kejap. Okey, kejap kita ambil gambar tu. Okey, macam ni kan. Sebab saya share jap. Okey, untuk nombor 6 tu, kenapa saya yang tu tak boleh tau. Maksudnya kita tengok bila kita buat penggantian, bila penggantian Afif tu, tengok kat sini, dia ada U. Bawah U ada X pula. Dia tak boleh bercampur tau. Kat sini ada U, kat sini ada X pula. Ini memang tak boleh guna substitution ni. Okay, so sekarang yang ni memang salah. Okay, so now kita tengok dulu equation kita tu. Okay, back to the soalan tadi. Yang dekat okay, PDF tadi. Tutorial 6. Okay, this is tutorial 6 dan nombor 6. Okay, so sekarang soalan macam ni, bila Fifth tengok bawah dia polinomial, atas dia pun polinomial, tapi bawah dia ni if it only involve one, ada satu sebutan je X kat situ kan, X kuasa 4. Okey, dia punya idea ialah kita jadikan dia macam ni. 3 per macam ni, 3 per X kuasa 4 tolak X kuasa 2 per X kuasa 4. Macam tu. Bila di dalam bentuk macam ni kita lagi mudah. So tak payah buat substitution semua, tak payah. Samakan bawah dia, madam. Yang ni yang X kuasa 4 ni kan, dia kan untuk kedua-dua belah. So sekarang kita separatekan dia, sebelah dengan sebelah. Jadi dia ni satu sebutan, sini satu sebutan. Jadi kita boleh integrate one by one. Macam tu, tak payah buat substitution. Sebab bila kita buat substitution, dalam tu ada U, ada X lagi. Sepatutnya U semua kalau substitution. Okay, so sekarang bila dia dah macam ni sebenarnya ialah 3X kuasa 4. Tolak, okay, this is X kuasa 2 and this is, yang tinggal ialah 2. Kita eliminate 2 kat atas kan. Okay, yang tinggal X kuasa negatif 2. Dx, macam tu. Boleh dapat tak daripada sini ke sini? Apa yang saya buat? Kan semua dalam sebutan dekat atas. Okay, ni negatif 4 sebab 4 ni kita bawa ke atas. Okay, dapat. Okay. So, bila kita ada dalam sebutan macam ni, senang kita nak integrate. Okay, so bila kita buat integration, it is macam ni. 3X kuasa negatif 4 campur 1. Negatif 3. Negatif 3 per negatif 3 kat sini. Every time yang ada atas ni semua kena letak bawah. Bila kita buat integration kan. Okay, tolak. Kat atas ni apa? X kuasa negatif 2 akan jadi X kuasa. Kenapa negatif 1? Dia tambah 1 kan? Tambah 1. Sebab integration dia tambah 1. Kalau differentiation akan pindah kat depan, dia tolak 1. Kan? Okay. So sekarang this is equation ni dia tak dapat nombor. So we have to put C belakang. Okay, now look at our equation. Can we simplify it or not? Okay. So kita boleh simplify ni.
3 dengan 3 terhapus. Okay, so now we get this negative. Kat sini ada negatif. Negatif kali dengan negatif supposed to be positive, right? Ni. Ya. So it is positive. Okay, jadi equation kita ni ialah ni negatif. So negatif dia boleh letak kat atas. Okay, positif kali negatif kan negatif. Okay, so letak kat bawah ke kat atas pun dia salib. Masih satu sebutan lagi kan? Okay, so sekarang it is negatif 1 per X kuasa 3 campur 1 per X campur C. Okey, dah sampai sini sebenarnya dah betul. Tapi jawapan akhir saya kat situ kan saya samakan pembawah dia. Saya samakan kat situ jadi X kuasa 3. Lepas tu negatif 1. Okey, sebab kat sini X kuasa X. Okey, nak jadikan dia X kuasa 3 kena darab dengan X kuasa 2. Bila bawah darab dengan X kuasa 2, atas pun kena darab dengan X kuasa 2. So kat sini dia X kali X kuasa 2 ialah X kuasa 3, betul? Okey, so kat situ tambah X kuasa 2 tambah C. Okey, this is the final answer, right? Jawapan akhir dia tu So tak perlu buat penggantian macam tu. Bila kita nampak, kalau di soalan kan macam ni. Dia nampak macam susah tau. 3X kuasa 2 tambah 5X per dengan X kuasa setengah. Macam tu. Tak pun dia letak punca kuasa. Bila kita integrate kan, so yang ni sebenarnya kita boleh jadikan dia per dekat sini. Okey, dia sebenarnya kita boleh pindahkan. Ni letak sebelah-sebelah. Setengah. Yang sini pun boleh letak X kuasa setengah. Kita pisahkan dia. Kita buat 1 per 1. Dia lagi mudah. So ini X kuasa 2 kita boleh eliminate yang bawah. Yang atas tinggal berapa? 2 tolak 1 per 2 akan dapat 2. 4 tolak 1, 3 per 2 kan. Kat sini akan dapat 3 per 2. Sebab dah tolak 1 per 2 kat bawah tu. Yang ni pun sama. Bila 1 tolak 1 per 2, ini yang atas tinggal 1 per 2. So yang bawah ni dah tak ada. Kita boleh simplify. Okey, jadi kita integrate 1 by 1 je yang ni. Yang tengah-tengah ni tambah tadi kan. Boleh faham tak? Maksudnya bawah dia 1, bila bawah dia 1, kita kena separatekan. Separatekan dia. macam tu je. Okey. Okey Faham? Okey. So, dekat dalam assignment pun ada banyak juga soalan. Yang assignment tu tengok ada dia letak penyelaras dia letak limit juga. Saya mula-mula saya kata tak payah kot letak limit. Tapi bila saya fikirkan bila integration dengan differentiation ada guna konsep limit dekat first principle dengan improper integration tu saya rasa better letak limit balik lah kat situ supaya boleh Ingat limit. Ingatkan balik. Okay. So this is answer for question 6. Okay, now go to question 10 Soalan 10 Okay, so kita pergi soalan 10. Okay, kat sini soalan 10 kan. Yang ni memang dia tak ada pecahan macam tu, so kita tak boleh simplify, tapi equation ni 1, sini 4. Okay, it is 4 campur 7 X. X tu termasuk dalam tu kan. Punca kuasa 3 Okay, bila dia punca kuasa 3, so it is kuasa 1 per 3. Betul. And this is dx. Okay, now supaya mudah, yang dalam ni semua kita jadikan dia sebagai U. So U ialah 4 campur 7 X. Then kita kena bezakan supaya kita boleh gantikan dx ni nanti. Okay, du over dx sama dengan berapa? 7. 7. And this is du sama juga dengan 7 dx. And here
bila kita gantikan dekat sini, ni ialah U kuasa 1/3. Tempat dx ni, nampak tak? Dia tak ada macam 7 dx ke. Okey, so dia ada dx je. So kita kena jadikan dx ni sebagai perkara rumus lah. Dx sama juga dengan du du per 7. per 7. Okey, betul? Okey, it is du per 7. Kalau kamu nampak du per 7, kamu boleh letak 1/7 kat luar. Jadi yang dalam ni ada u kuasa 1/3 dengan du je. Jadi dia tak mengganggu lah. Okey, now saya nak tanya. Afif, bila buat macam ni, you gantikan 4 ni siap-siap kat dalam ke? Lepas tu masukkan X baru ganti 4 ni? Saya gantikan 4 tu bila dah integrate U tu. Tapi kat sini tak letak apa-apa lagi Maksudnya Afif akan kekal buat 4 dengan 1 nanti. Bila dah masuk X tu baru letak 4 dengan 1 Ha. Oh, itu one way lah. Ada orang, dia macam ni tau. Bila dia gantikan dengan 4, kat sini, masukkan 4 dekat tempat X. 4 campur 28 kali 4, macam tu. Dia jadikan X ni 4. Maksudnya dia dapat dalam sebutan U. Which is, dia akan dapat macam ni. 7 kali 4, 28 kan? Ha. 7, 14, 21, 28. Campur dengan 4, 32 kan? Ha. Ada orang tu dia buat macam ni tau. Dia gantikan siap-siap atas ni dalam sebutan U 32. Yang bawah ni bila kita letak U 1, it is 7, 11 kan? 1/11. This is one way. Jadi bila dia dah differentiate yang ni dalam sebutan U, dia tak perlu masukkan X lagi dah. Dia terus je ganti nilai nanti. Oh. Dia macam nampak lagi mudah sebab nanti dia tak ada dalam kurungan 7X nanti kuasa 1/3 macam tu tau. Dalam U tu 1 je. So kita tak payah masukkan balik, tak payah. Maksudnya macam ni. Dia jadi 1/7. Kat sini dia akan jadi apa? U kuasa 1/3 akan dapat U. Okey, 1/3 campur 1 dapat berapa? 4/3. Okey, 4/3. 4/3. Kat sini bahagi dengan 4/3, betul? Bila Betul? bahagi dengan 4/3, dia ialah darab 3/4. Which is sini kat 4, kat sini 3. Dapat macam ni okey tak? Boleh tak? Boleh? Okey, so sekarang bila kita dah ganti, yang ni faham dapat 32 ni apa? Which is kita ambil U ni, yang asal ni, just ganti je. X ni mula-mula gantikan dengan 4. Bila kita gantikan dengan 4, kita dapat 32, 32 dia terus letak bawah atas. Okey, bila kita gantikan dengan 1, kita dapat 11, 11 terus letak bawah. So kat sini dia ialah 32, ini ialah 11. Macam tu. Okay, this is one way. Kalau yang cara Afif tadi, masukkan balik U. Masukkan balik U ialah 4 campur 7X. Lepas tu baru letak 4 dengan 1 kan kat situ. Ha. Okay. That's the another way lah. Nanti boleh semak lah. Okay, so sekarang kat sini ialah 1/7. Okay, cuba cari 3 kali dengan 32 kuasa 4/3 bahagi 4 tolak dengan 3 kali 11 kuasa 4/3 bahagi 4. Dapat berapa? 4/3. Okay. 8.264. 8.264 dah darab dengan 1/7. Sekejap. 3. Sekejap. 1. 7. Saya rasa saya dapat salah. Saya tekan calculator sekejap. Yang tadi. Yang sekarang. Okay. So kat sini kan 1/7. Kita buat satu-satu. Kat sini 1/7. Yang dekat dalam ni
semua akan jadi per dengan 4, betul? Betul? Kat sini tolak kan? Kat sini tolak. Okay, mula cari yang atas ni dulu. Which is 3/2 kuasa 4 dapat berapa? Tak pun 3/2 kuasa dalam kurungan 4/3. Dan Dapat 100 kurungan. Ha? 100.6 Aha. Okey, darab 3. darab 3. 304.78. Dia ada banyak-banyak pecahannya, Afif. Ha. Okey, tapi jawapan saya dalam perpuluhan ke apa? Ada perpuluhan. Okey, kat sini 300 berapa tadi? 304.78. 304.78. Okey, sekejap saya kembangkan. 304.78. 78. Okey, kita tolak dengan berapa? Ni yang ni. 11 kuasa 4/3 dalam kurungan ni, kuasa 4/3 darab dengan, lepas tu sama dengan berapa? Darab dengan 3. 3 tu tak termasuk lagi kan, madam? Yang tadi tak masuk lagi ya? Afi tak masukkan lagi ya? 3 dah. Darab 3 kan? Ha. Dah. Okey. 3 darab dengan 3. 73.39. 73.39. Okey, saya tak kata lah. 73.39. Ha. Okey. So sekarang nilai ni 304.78 tolak dengan 73.39 bagi dengan 4 dapat berapa? Tolak. Bila kita tolak, kita samakan dulu, lepas tu baru bahagi dengan 4. 73.9. 73.39. Okey, dapat berapa tu? 304.78 tolak 73.39 dapat berapa? Sekejap. 3 tolak 76. Tu 73 madam tu? 73.39. Tadi 304.78. 231.39. Apa? 2, 3, 31. 39. apa? 39. Okey, 39. Okey, yang ni semua bahagi dengan 4 kan? Dah bagi 4 yang tadi belum? Belum. Bagi dengan 4. Okey, dapat jawapan nanti darab dengan 1/7. Oh, dapat. Dapat jawapan dia. Dapat 8.26. 26. 39. Tapi kalau bundarakan 8.264. Jawapan saya? Jawapan madam 8.264. Yalah. Faham kan? Tapi it depend on Afif lah. Whether you want to replace semua ni dalam sini semula, yang atas ni akan maintain 4 dengan 1, atau Afif cari yang nilai baru tapi based on U lah. Kat situ bila kita U, so tak payah dah tukar dalam U ni tetap X semula, tak payah. Oh, maknanya madam bila dah tetapkan U tu 4 tambah 7X, so terus masukkan nilai dia. Sebab yang kat sini kita dah cari dia dalam sebutan U. U, masukkan X sebagai 4, dapat U yang baru. So sebab tu kita guna 32 dengan 11. Tapi bila kita nak maintain guna 4 dengan 1, kita kena masukkan balik ni semua ni dalam tempat U ni. Okay, faham. Okay, faham. Nanti saya letak recorded ni dalam Ulen ada apa-apa lagi soalan? Tadi 6 kan? 6, 10 .
Okey. Kalau tak ada, buatlah dulu. Nanti kalau ada boleh tanya lagi eh. Okey, madam. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum, madam. Waalaikumsalam. Ada soalan ke? Saya ada soalan, madam. Apa tu? Soalannya apa? Soalan saya berkaitan dengan assignment 2. Okey. Saya tak faham soalan tu. Dia minta left dan right tu, dia minta left right tu kita tulis simbol left, tolak yang tambah tu ke? Itu soalan kejap saya buka. Saya pun tak tengok sangat lagi soalan assignment. Sekejap. Dia. Ni lah. Okey. Sekejap. Saya share sekejap eh. Okay, so assignment here. Sekejap open with. Yes, pasal ikut. Okay. Dapat kan? Saya punya assignment. Kejap saya belum share. Saya share dulu. Okay, now this is the assignment just now kan? Okay, so kat assignment ni. Okay, soalan mana tu? Soalan satu ke soalan satu eh? Satu. Satu. B ke C? Apa? A. Oh, A. Okay. So kalau A, use a table from left and right to find the following. Okay, maksudnya sekarang kita kena guna table. Dia nak tengok jawapan tu dalam bentuk table, which is kalau untuk yang pertama ni, kita kena letak dalam table lah. Which is kat sini, yang tengah-tengah dia kosong. Okay, bila dia daripada sebelah kiri, which is limit X menghampiri kosong daripada sebelah kiri, ialah, depends lah. Kecil daripada kosong apa? Lebih kecil daripada kosong point berapa? Negatif Yang paling jauh, contohnya kita ambil di sini 1 kan? Tak pun kita ambil negatif 0.5. Okey. Lepas tu semakin dekat dia dengan kosong, dia kat sini 0.1. Macam tu. Negatif kan? Okey, yang dekat sini contohnya negatif 0.001. 1. So kita nak tengok value ni, gantikan dalam equation ni. Dekat tempat X ni, atas ni dengan X yang ni. Gantikan. Dia ada 2 X tu. And yang sebelah kanan dia, limit X menghampiri kosong daripada sebelah kanan, ialah yang lebih besar pada kosong, which is positif lah. 0. Tadi ialah kosong. Okay, paling kecil kita ambil negatif 0.5. Okey, lepas tu 0.1. Negatif 0.1. Lepas tu ialah negatif 0.001 contohnya. Makin dekat dengan kosong kan? Okey, so yang dekat sini, lepas tu kamu kena consider yang sebelah kanan pula. Yang ni sebelah kiri semua ialah limit daripada sebelah. Ya Allah ya Tuhanku, kenapa mouse? Sebab saya pakai mouse ni, dia hilang. Okey, saya terus pergi sebelah kanan Dah faham kan, Adam? Dah. Oh, Wan Adam. Ya, madam, saya dengar. Okey tak? Okey. Sini 0.5. Yang paling besar kita ambil 0.5 dan semakin dekat dengan kosong ialah contohnya yang kecil sikit 0.1 and yang paling dekat dengan kosong ialah 0.001. Contohnya kat sini lah. Okay, this is from the right side of kosong and this is yang sebelah sini ialah from the left side of kosong. Okay, yang ni tulislah limit tu balik. Limit X menghampiri. Okey, yang ni X menghampiri kosong sebelah kiri limit. Okey, now yang ni pun sama lah. Bila kita buat macam ni lebih mudah kalau kita guna angka yang sama tapi negative side lah. Betul kan saya letak ni? Semakin dia dekat dengan kosong,
Semakin banyaklah kosong dia kan. Negatif 0.1 and semakin negatif dekat sini which is negatif 0.001. Okay, this is kosong. Okay, betul kan number line ni? Okay, so now you have to put negatif 0.5 dekat tempat X ni and tempat X ni. So berapa yang dapat? Yang ni pun sama, negatif 0.1 gantikan dekat 2 ni. Masukkan semua 1 campur 1 per negatif 0.1 kuasa negatif 0.1 berapa? Ini pun sama. Adakah dia menghampiri satu nombor? Kalau dia tak menghampiri satu nombor, adakah dia makin meningkat which is infinity atau dia semakin menurun which is negative infinity? Nilai dia. Tapi kalau dia nampak dia punya trend tu, nampak dia memula 1.999. Lepas tu kat sini pula ialah kita dapat 1.999999. Maksudnya dia semakin hampir dengan 2 sebenarnya kat situ. Okay, kita boleh konkludkan dia menghampiri satu nombor kat sini. Boleh? Yang ini pun juga semakin dia dekat dengan kosong daripada sebelah kanan, berapa nilai dia? Adakah dia menghampiri satu nombor ataupun dia makin meningkat ke positive infinity ataupun dia semakin menurun ke negative infinity. That's the thing that you have to conclude. But for this question, I want to see this table. Also for this question, yang ni pun kena ada table yang dekat tengah-tengah dia ada 2 and 2 daripada sebelah kanan and 2 daripada sebelah kiri. Sebab dia minta use a table. Okay, Wan Adam. Okay, madam. Maksudnya dia nak 2 madam. 2 table belah kanan, 2 table belah Dengan kiri. yang ini. Ya tak? Mana madam? Apa tadi yang Yelah, kena buat table lah. buat 2 dari belah kanan dengan 2 belah kiri ya. Ambil 2 tu. Tak pun ambil 3 lah. Macam ni saya ambil 3. Saya 3. Ambil Yang 3. ni ialah kosong. Okey, pun sama. Kalau ambil 4 pun okey juga, lagi nampak lah. Okey, ni pun saya ambil 3 juga sebelum tu. Jadi untuk soalan ni 1, 2 and 3 mesti ada table. Macam ni. Tapi yang ni menghampiri ke infinity. Macam ni kalau pula daripada sebelah kiri sebelah kanan dia menghampiri ke infinity. Kalau dia menghampiri ke infinity, kita just boleh dapat daripada sebelah kiri lah. Semakin dia besar. Kalau yang dia besar, nak ke besar lagi tu kita tak dapat. Yang ni. The logic here is, when this is infinity, yang boleh nampak ialah daripada sebelah kiri je. Okay, which is yang ni ialah, contohnya ialah 1 juta. Semakin besar kan? Okay, yang ni kita ambil 50. Okay, lepas tu yang ni kita ambil 1000. And yang ni kita ambil 100,000 contohnya. Ni 100,000. Okay, yang ni 1 juta. So this is infinity yang kita nak tengok. Semakin dia besar, apa yang kita boleh concludekan kat sini. So ini daripada sebelah kiri je untuk soalan ni. Dia tak ada sebelah kanan sebab we can't decide apa yang lagi hampir dengan infinity. Infinity dia sentiasa berubah. So yang ni tak akan ada. So dia akan ada limit X menghampiri infinity daripada sebelah kiri saja. Untuk ini ada satu side je. But here we have 2 side. Kiri dan kanan 2. Yang ini pun kita ada 2 side. Kiri dan kanan kosong. Okay. Boleh? Boleh madam. Okay. Ada soalan lagi? Madam, yang berkaitan dengan substitution tu kena buat table juga ke? Tak payah. Direct substitution kan tinggallah kosong terus kat sini. Betul lah yang kita buat. Tapi yang kat sini macam kena, kalau infinity, kena tengok rule untuk infinity lah. 1 per infinity dapat berapa? Yang tadi. Okay, tengok balik rule untuk infinity tu. Okay. Anything boleh tanya lagi sambil-sambil buat tu. Okay, nanti yang recorded untuk soalan ni dengan yang tadi soalan Afif 6 dengan 10 tu saya letak dekat dalam Ulen lah juga. Nanti kawan boleh refer. Okay. Thank you. Thank you, madam. Welcome. Ya madam. Welcome.